إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه. سونم الفاتحة. الحمد لله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. 157 Matan 133. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qala sallallahu alaihi wasallam. La tatlub 'iwadan. Situ. Betul. La tatlub 'iwadan ala 'amalin lasta lahu fa'ilan. Yakfi minal jazaa'i laka 'ala al-'amal an kana lahu qabilah. Jangan menuntut upah, mana ganti terhadap amal perbuatan yang kau sendiri tidak ikut berbuat. Cukup besar upah, mana ganjaran balasan atau bagimu jika Allah menerima amal itu. Firman Allah Ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah Ta'ala yang menjadikan engkau dan apa yang engkau perbuat, mana kerjakan. Semua perbuatan kita adalah dari dia, ya. Maka apa yang kita nak minta daripada Tuhan bukan hak kita, ya. Itu maksud dia kata, jangan engkau tuntut, jangan engkau minta ganti. Itu kelebihan-kelebihan, fadilat-fadilat, kan. Kalau Maulana Zakaria dia tulis apa fadilat lagi banyak kan. Hadis kan, hadis sahih. Fadilat paling banyak. Maka kena faham dalam membaca fadilat ni. Ya. Pertama, peringkat orang awam, Rasulullah SAW berdepan dengan semua lapisan. Lapisan awam dia kena buka begini. Ya, sebab dia orang yang tak ada kepahaman langsung. Jadi kita kena berikan dia tawaran-tawaran, ya. Ada peringkat basic. Satu. Yang kedua, dalam memahami bahawasanya apabila amalan itu dinyatakan, disebutkan fadail, kelebihan dia banyak, apa makna dia? Makna dalam tu ada keredaan Allah. Itu maksud. Maka cari redha Tuhan, bukan cari benda tu, cari redha Tuhan. Sebab redha Tuhan paling besar. Tak ada benda yang paling besar dalam kehidupan kita ni redha Tuhan. Dalil Quran sebut wa ridwanum minallahi akbar. Redha dari Allah itu paling besar sekali. Jadi cari redha Tuhan. Di mana redha Tuhan diletakkan dalam mentaati dan melaksanakan amal soleh. Dalam tu ada redha. 3 dalam 3. Diselitkan 3 dalam 3. Diselitkan redha dalam mentaati perintah Allah Ta'ala, dan diselitkan kemurkaan dalam melakukan maksiat dan kemungkaran. Dia dapat murka dan laknat Tuhan. Dan ketiganya diselitkan wilayah, makam kewalian. Di mana? Bil qalbil arif, dalam qalbi orang yang arif. Di situ ada diselitkan, ya. 3. Jadi dalam kita membaca segala fadail, kena baca dengan betul. Bahawasanya kelebihan itu diberikan bermakna dalam tu adalah merupakan, ya, redha Tuhan amat besar. Kalau dia tak redha, dia takkan bagi. Jadi kita cari redha. Orang yang cerdik, yang matang, dia mencari redha Tuhan, bukan dia memandang kepada balasan zahir dulu. Dia memandang benda tu, itu budak kanak-kanak kan. Kanak-kanak tufuliyah, budak-budak dalam peringkat umur dia tak kerti matang, kita upah dia berdesuk gitu. Dia orang dah dewasa, mana dia nak, dia tak pandang upah, dia pandang apa? Redha, itu yang paling besar. Dia redha je segala-gala dia dapat. Satu. Yang kedua, di sini kita nak minta, kalau upah dia nak minta, makna kita bekerja. Kita bekerja, kita minta. Sekarang apa yang kita kerja? Apa yang kita buat?
Perbuatan kita pun dia yang buat. Itu maknanya. Terang? Allah Ta'ala jadikan kamu wa ma ta'malun ma masdari itu ay amalukum. Segala perbuatan kita hakikat dia yang gerak. Dia tak gerak, tak ada siapa boleh bergerak. Bila dia punya hakikat, apa yang kita nak? Ya, tak ada apa benda. Sebab tu kita dapat pahala, dapat ganjaran besar di akhirat. Semua mata-mata saham kosong gitu. Saham kosong daripada kita, tak ada apa pun. Ya, seorang tak boleh buat ibadat melainkan dapat hidayat. Hidayat siapa beri? Dia tak akan dapat buat benda tu kalau tidak ada inayah, ma'unah, inayah, riayah, semua dia punya. Tak ada satu pun milik makhluk. Jadi oleh kerana itu, atas dasar itulah dia kata la tatlub iwadan. Jangan engkau memandang dan menuntut akan gantian ataupun upah ala amalin di atas amal lastalahu fa'ilan, yang kau bukan kau yang buat. Itu maksudnya. Lasta tidak adalah engkau lahu bagi amal, fa'ilan mana orang yang membuat. Engkau bukan buat amal. Satu. Maka cukup bagi kita yakfi minal jazai, memadalah ya daripada sudut balasan Tuhan tu laka bagi engkau ila alal amal ila angkana lahu qabilan, bahawa Tuhan terima cukup itu. Kita buat ibadat Tuhan tak reject, dia terima. Itu besar dan nikmat. Ya, nikmat paling besar bila amal tu diterima. Ya, sebab kita kena lalu dua pintu baru dia selamat. Satu dipanggil babul amal, satu lagi babul qabul. Ya, pintu amal dia buka alhamdulillah. Satu lagi yang besar lagi babul qabul, pintu penerimaan. Amal tu tidak akan diterima bila amal tu tidak bersih. Ya, amal tu kotor, dalam ni banyak tidak ikhlas lah, syirik, amal macam-macam. Jadi maknanya dua benda tu kalau lepas, kita selamat dunia akhirat. Ada orang ditutup tu pintu amal pun tak ada, pintu penerimaan lagi jauh. Itu orang kafir. Orang kafir langsung dia tak tahu apa, buta lagi. Ya. Ada setengahnya dibukakan pintu amal, tapi pintu penerimaan tidak dibuka lagi sebab dia kurang matang makrifat dia dengan Tuhan. Ya, dia buat ibadat tu hati dia berpandang kepada makhluk supaya dia puji, disanjung dan sebagainya. Maka amal tu reject, tolak. Ya, amal tu ditolak. Penat dia beramal. Ya, amal tu ditolak. Itu tidak matang. Sebab tu barang siapa yang tak mengaji ilmu tasawuf, dia takkan ada kematangan dalam beramal. Confirm dia tak ada amal. Ya, ini mengaji ilmu tasawuf dah dia marah. Tu syaitan mungkin. Macam-macam dia tengok. Dia komen ilmu tasawuf. Ya, tu syaitan mungkin. Jadi dengar lah dia syaitan. Ya, apa tak syaitan? Syaitan terjun neraka. Kan? Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani kata man lam yataghalghal bi hadhil ulum mata musiran ala kabair wa huwa la ya'lam. Saya kata Syekh Abu Hasan Asy-Syazili, barang siapa man lam yataghalghal, barang siapa yang tak memberi tumpuan betul, mengamat-amati perjalanan ilmu ruh qalbi kita ni, hati kita tak bersihkan, dia tak mengamat-amati, maka mata musiran alal kabair, dia mati dalam mengekalkan dosa yang besar-besar. Ya, wa huwa la ya'lam, pada dia tak perasan. Dah dosa kecil pun neraka, kalau dosa besar macam ni. Ya, dia tak ahli tasawuf. Ilmu tasawuf dibincang apa? Dibincang qalbi. Ya, ilmu fiqh dibincang zahir luar kita. Air nak basuh macam mana, cara basuh macam mana, syarat rukun luar. Ya, maka Allah Ta'ala tengok mana? Last sekali tengok untuk iktiraf ni, melihat untuk pengiktirafan, terima atau tolak qalbi. Ya, innallaha la yanzu ila suwarikum walakinallaha yanzu ila ma fi qalbikum. Tuan tak tengok luar kamu, dia tengok dalam tu. Ya, jadi maknanya kalau tak mengaji ilmu tasawuf, ya mengaji tasawuf pun kadang-kadang kita terbabat. Dah tahu kadang-kadang kita terlajak, apatah lagi kalau lantung dia tak tahu. Yang mana bam di gedak aja dia. Ya, dia rasa dia hebat, dia rasa dia pandai, dia rasa dia handal, itu semua. Itu faul semua tu. Ya, dalam perjalanan menuju keridaan Tuhan, itu semua dia panggil apa? Hijab yang mendinding, manik yang menyekat dalam perjalanan. Sangkut. Lepas tu tak dia tersangkut, dia tak perasan, dia rasa dia lepas. Cuba tipu dia, syaitan tipu. Bagus engkau, handal. Allah. Cerita agama tapi qalbi menghadap pada makhluk. Ya. Banyak ulama Jawa dia panggil ni ulama syariat yang tidak ada jalan hakikat. Ya. Orang yang mengenal Tuhan sekadar basic, sekadar ilmu yakin, dia tak naik ke atas. Yang ni besok masuk neraka kemudian keluar balik.
penghuni neraka yang keluar balik ni tadi, yang dikenal Tuhan dengan ilmu, bukan dengan zauq dan wujudan. Dia kenal dia Tuhan tahu, Tuhan melihat, Tuhan Maha Besar, dan masa sama dia buat maksiat. Sebab apa? Sebab kalbi dia, di dalam kalbi dia tak bersih. Maka dia buat maksiat, tak sebab taubat, neraka tempat dia. Tapi kekal tak kekal sebab iman dia ada, keluar balik. Golongan ahli syariat yang tidak menjalani jalan hakikat. Ada pun orang yang menjalani jalan hakikat dan duduk betul makrifat di situ, insya-Allah yadkhuluna al-jannah bighairi hisab, masuk syurga tanpa hisab. Syuhada dia akan masuk syurga tanpa hisab. Itu syuhada zahir, apalagi syuhada batin. Apa syuhada batin? Tuhan duduk dalam maqam musyahadah. Itu syuhada batin. Baru dipanggil makna syuhud, orang yang sentiasa menyaksikan ketuhanan, kebesaran Allah Ta'ala. Maka siapa yang menyaksikan kebesaran Tuhan, dia tak akan terlibat, dia akan lepas daripada segala penyakit, sebab pancaran nur iman dia kuat. Ya. Ini dalil tegak ni. Wallahu khalaqakum, Allah Ta'ala yang menjadikan kamu satu. Kemudian wa ma ta'malun, perbuatan kita boleh jadi. Kita berjalan, duduk, diam, semua bercakap, melihat, mendengar, semua minallah. Maka kun ma'allah, jadilah kamu serta Allah, serta memandang kebesaran, keagungan dia dalam pentadbiran yang paling dekat diri kita sendiri. Habis. Kemudian Syekh Ibrahim Al-Laqani, ulama besar yang membahas masalah usuluddin banyak. Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam matan Jauharah dia, apa kata dia? Dan Allah Ta'ala menjadikan hamba dan segala perbuatannya. Maksud perbuatan kita bergerak diam, kita yakin dari Allah Ta'ala. Rasa? Rasa salah. Rasa banyak sangkut. Ya, kalau tanya siapa jadikan, semua jawab sama. Semua Allah Ta'ala jadikan. Kena rasa jawab. Kita banyak rasa kita ni. Ana bila ana je bila. Ya, bila rasa kita mula dia datang ria, unjuk, hebat, macam-macam. Itu menjumpa hijab mendinding kalbi dia untuk pergi ke hadrat Tuhan. Sebab dia kena fana, kena mati kan. Ya, matikan kudrat makhluk, memandang kudrat makhluk, perasan kepada kudrat makhluk dalam memandang kudratillah. Ya, dia pandang tepat kudratillah, kudrat makhluk akan terpadam. Iradat makhluk akan terpadam bila dia tepat menghadap kepada iradatullah. Ilmu makhluk tenggelam bila dia memandang kepada ilmu Allah Ta'ala. Dan last sekali, wujud makhluk akan tenggelam bila dia tepat memandang kepada wujud Allah Ta'ala. Jadi kalau masih nampak makhluk hebat besar lagi, bermakna dia tak menghadap, jauh lagi kita. Dia kalau menghadap tepat, confirm, pum. Sebab nur musyahadah dia ada dua, nur wan nar. Nur cahaya, nar membakar. Ya, dia pandang tepat kebesaran Tuhan, habis terbakar sifat lain, pum, bersih. Itu kata Syekh Ibrahim Al-Laqani. Dan Allah Ta'ala yang menjadikan hamba dan segala perbuatan hambanya, dia pula yang memberikan taufik. Kita dia jadi, kita bergerak semua, dia juga bagi taufik, pun dia juga, ya, memberikan taufik untuk siapa yang akan sampai kepada dia. Jadi untuk seorang sampai tu, siapa beri taufik? Dia juga. Dah apa kita ada, dah apa tak ada. Ya, tak ada apa kita. Itulah maksud dia kata sampai peringkat ada ia, tiada engkau. Ya, maknanya bila si insan boleh memadamkan kepandangan diri dia, dia boleh diterima oleh Allah Ta'ala. Baru dia masuk lain, ya, untuk sampai makrifat yang sebenar dengan Tuhan. Dan bila dia sampai lain makrifat sebenar dengan Tuhan, nasi kalbi dia tak akan putus dengan Tuhan. Dan bila kalbi dia bermesra Tuhan, amalan syariat akan cantik. Ya. Kalau dia mengaku makrifat, amalan syariat tak cantik, tu bohong. Ya, rahsia pengenalan Tuhan, dia akan membawa orang tu lebih hebat mengamalkan sunnah, mengamalkan perintah Tuhan. Sebab dia dah kenal. Mana dia boleh berpaling kalau dia kenal. Ya, kalbi kalau betul kenal Tuhan, dia takkan berpaling kepada nafsu dan kepada makhluk. Dia confirm, tepat menghadap. Ya. Habis. Kemudian iza arada an yuzhira fadlahu alaika khalaqa fanasaba ilaik.
Jika Allah Ta'ala menunjukkan kurnianya kepadamu, iza arada an yuzhira fadlah, bila Allah Ta'ala mendaki menzahirkan fadlah, mana limpah kurnia padamu, ya, khalaqa, kemudian panasaba ilaih, ya, maka ia menjadikan, kemudian dia menamakan amal itu perbuatan. Dia bangsakan kepada kita ada usaha dan ikhtiar. Pada usaha ikhtiar pun dari dia juga, semua gerak dari dia. Jadi dibangsakan. Apa hikmat Tuhan bangsakan? Dia panggil, dia sandarkan pada dia. Hikmatlah nak melahirkan, nak meletakkan pahala dan dosa. Bila nampak zahir, pada zahir dia nampak perbuatan baik dari kepala, ya. Itu makna hikmat Tuhan jadikan usaha dan ikhtiar pada hamba. Berlainan Jabariyah, dia kata tak ada usaha ikhtiar. Itu jahat. Sebab dia ambil apa? Kesempatan untuk melakukan maksiat. Kemudian bila tanya kenapa maksiat, ini semua dari Tuhan. Dia rasa lepas dengan dia cakap mana lepas dia. Ya, mana lepas. Sebab Tuhan ada bangsa nanti ada kasbun wal ikhtiar. Ya, ikhtiar pilih, kasbun usaha, iktisab. Ya, jadi dia usaha pada zahir nampak pada baik, maka dapatlah dia pahala. Kalau zahir pada dia buruk, dapatlah dia dosa. Tapi yang susun dia hakikat semua dari dia. Itu hakikat. Tidak ada syariat wala hakikat. Dia jalan dua sekali serentak. Yang jalan sebelah wasaan. Demi hakikat syariat tak ada apa, jadi kafir sindik. Atau dia main syariat, dia hakikat tak ada, kosong tak ada benda. Tin kosongnya ni. Sebab orang kalau tak mengaji tasawuf, orang tu panggil apa? Mazhab tim kosong. Tu ada budak Pening, dia apa nama tu? Halim apa nama? Berteri-teri dia bantai dia minta tasawuf. Ilmu tasawuf ni macam air longkang guna pun hajar. Kau hina ilmu tasawuf, ilmu Quran. Kau hina Quran, mana murtad tu. Ya, itu puak dia panggil puak tim kosong. Kalau tak ada ilmu tasawuf yang kosong, apa tak ada kan? Bila dia pandang ni amal, kita je habis kan? Kita beramal, kita pandang, kita je habis. Dia akan lahir sifat dia, ujub semua. Dia mengekor belakang. Ya, nak padamkan sifat-sifat mazmumah, misi kita padamkan dia dengan simbahan atau bakaran, memandang hakikat kepada Tuhan boleh. Kita pandang kepada dia je habis semua. Semua hakikat dari dia. Minallah billah ilallah. Dan dengan dia, daripada dia, dengan dia, kepada dia. Habis. Tamam. Kalau pandang dari kita, yang mana sangkut. Jadi bila Allah Ta'ala nak menzahirkan kelebihan dia, limpah kurnia atas engkau, maka fakhalaqah, dia jadikan. Dia nak masuk seorang tu hamba dalam syurga, maka dia jadikan, dapat hidayah, dapat petunjuk, semua dia bagi. Kemudian panasabah, dia bangsakan zahir pada kita. Kita buat, kita. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang bermaksud di bawah sini, hai hamba yang beriman, hai orang yang beriman, padahal Allah Ta'ala memberikan iman itu. Ya ayyuhallazina amanu, sedangkan iman apa pun? Ya, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Allah Ta'ala yang mentahbibkan, mana memberi kasih kita pada iman. Dia yang jempat dalam kalbi. Ya. Allah. Padahal Allah yang memberikan iman itu, kerana itu jawapan hamba engkau yang memberi kurnia padaku. Ya, sehingga aku berbuat taat, padahal saya sendiri tiada berdaya, tiada berkekuatan kecuali semata-mata dengan pertolonganmu. La haula wala quwata illa billah. Habis. Jalan tasawuf ialah disiplin yang paling tinggi, dan disiplin kita dengan Tuhan, adab dengan Tuhan ialah ilmu tasawuf. Sebab tu orang tak ada ilmu tasawuf ni, orang tak ada akhlak. Tim kosong tak ada akhlak. Cakap ni tu. Ya, kau jadi tim kosong, dia gogang cakap. Ya. Sedangkan dia tak kerti mengembalikan balik diri dia kepada Allah Ta'ala. Kemudian Sahal bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, jika seorang hamba berbuat kebaikan, lalu ia berkata, engkau yang memberi kurnia, ya, engkau ya Allah yang memberi taufik, ya,
kurnia taufik dan memudahkan kepadaku. Nasaya Allah Subhanahu wa ta'ala memuji kepada hamba itu dengan firman-Nya. Hambaku, engkau telah berbuat taat dan takarrub, ya, mendekatkan diri kepadaku. Sebab bila kita puji makna apa? Syukur. Syukur ni makna apa? Kita sedar bahawasanya yang ada pada kita adalah pemberian orang, bukan kita punya. Ucapan terima kasih itu bila berlaku bila dia menerima pemberian. Jadi semua yang ada bagi kita adalah pemberian. Sebab tu bila dia mengucap alhamdulillah zahir dan batin dia, ya, segala puji bagi Allah, maka Tuhan sambut, ya, hamadani abdi, telah memuji akan daku oleh hamba. Kita semayang tu besar kan tu. Kita baca alhamdulillahi rabbil alamin, Tuhan jawab dah, hamadani abdi, telah memuji akan daku oleh hamba. Kita berdialog kan. Waktu semayang terasa betul syuur qalbi kita. Oh, dahsyat. Ya, rahsia-rahsia dalam semayang tu banyak. Habis. Sebaliknya jika hamba itu merasa beramal, tidak ingat kepada taufik pertolongan Tuhan, dia buat amal tu siapa beri taufik, siapa beri hidayat, dia tak ingat, dia nampak diri dia. Dapat orang puji pula, wah lagi dia rasa megah dah. Maka Allah SWT mengabaikan, Allah Ta'ala berpaling, ya, sambil berfirman, aku yang memberi taufik hidayat dan aku yang membantu memudahkan itu kepadamu. Ya, mana jangan kau buat tak kerti kan. Itu dipanggil jahil. Ya, pada ulama sufi orang tak pandang dia panggil minal jahilin, orang yang jahil dengan Tuhan. Dan apabila berbuat kejahatan lalu berkata, engkau yang mentakdirkan dan menghukum serta memutuskan, yakni saya tidak ikut bersalah. Jawab Tuhan, hai hamba-Ku, kaulah yang salah, bodoh. Bodoh sendiri. Bebagal yang berbuat maksiat, pelanggaran. Sebaliknya jika hamba yang berbuat dosa itu berkata, aku telah berbuat salah ya Rabb, wahai Tuhanku, kerana aku bodoh, zalim pada diriku sendiri, maka dijawab oleh Tuhan, hamba-Ku, aku yang menentukan. Nampak? Mana apa dia? Tuhan suruh kita bersifat tawah, merendahkan diri. Aku mentakdir dan menutup serta mengampunkan. Mana bila kita mengaku je kesilapan kita, kita insaf dengan kesalahan kita, maka Allah sayang orang tu. Dia kata, apalah tu hakikat aku yang uruskan. Dan dia dapat keampunan dari Allah Ta'ala. Kalau dia kata, ya Allah, ni dosa engkau yang gerak aku, engkau ni bodoh tu. Yang pangang bin tolol. Jalan ni kena jalan tawadhu. Man tawadhu rafa'u. Siapa tawadhu tak angkat ni. Man takabbara, dibesar diri dia pun Allah Ta'ala akan jatuh dan hinakan akan dia. Ya, kita pakai kita punya pakaian. Apa pakaian kita? Abdi, fakir, hina, itu semua pakaian kita. Sarung uniform kita. Barulah makna kita dapat keredaan Allah Ta'ala. Ya, kita pakai uniform kita. Habis. Apa sesarung kan sentiasa memandang segala kekurangan adalah milik kita, segala kesempurnaan adalah milik Allah Ta'ala. Kemudian kita la nihayata limadzammik in arja'aka ilaika wala taf'uru madaihuka in azhara judahu alaika. Kalau wali-wali terletak sedap ini. La nihayatal limazammik, tidak akan berkesudahan kecelaan bagi engkau. Mana orang tu sampai ke mati dia duduk dalam kecelaan, keburukan maksudnya. Tiada batas akhirnya. Mana tidak akan berkeputusan, akan berhenti. Kecelaan, keburukan. Bila tu? In arja'aka ilaika, jika Allah mengembalikan engkau kepada kekuatan engkau. Mana tak ada bantuan Tuhan, terlepas itu, kau urus engkau sendiri. Maknanya orang tu tidak dapat hidayah petunjuk, habislah.
Memang sampai ke mati dia duduk dalam kecelaan, keburukan maknanya. Lepas tu kita padamkan memandang diri kita, kekuasaan kita, usaha daya padam-padam. Dan tidak akan habis kebaikan. Sebaliknya pula, la tafruq, ya, tidak akan selesai, mana takkan habis. Sentiasa dia madaihuka, kebaikan engkau, kepujian engkau, bila in azhara judahu alaika, jika Allah memperlihatkan kemurahannya kepadamu, pada dirimu. Apa makna Tuhan melihatkan? Tuhan tajalli, dia buka kalbi kita, nampak sifat ihsan, kasih sayang dia. Maka orang nampak macam tu, dia sentiasa dalam kasih sayang Tuhan, dia sentiasa dapat maknanya kebaikan dunia akhirat. Maksudnya apa? Pusing balik semua kena kembalikan kepada dia, bawa dia selamat. Jangan terpandang diri kita disangkut. Ya, perjalanan ni musuh besar dia apa? Ru'yatun nafs, memandang akan diri. Dia padamkan, pandang diri. Baginda sallallahu alaihi wasallam afdalul makhluqat, makhluk paling afdal. Tidak dibuka pintu syurga melainkan baginda dahulu. Laula kama kanatil afla, tidak kerana engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tak jadikan makhluk besar tak besar. Sehebat itu diri Rasulullah SAW, Rasulullah tidak berpegang pada dirinya. Ya, wala takilni ila nafsi tarfata'in. Ya Allah, jangan engkau serahkan diri aku pada aku. Hebat kan? Rasulullah sendiri minta berlepas. Ya Allah, kau jangan serahkan aku pada aku, bahkan kau jadikan aku sentiasa bergantung dengan kau. Itu akhlak baginda Rasulullah. Sebab kita pula nampak diri kita dalam gantung Tuhan. Biar jawab terbalik kan. Sebab beritahu di ilmu tasawuf sini kuasaan, ya, hebat mana ilmu syariat luar pun akhirnya dia akan pandang diri dia, ya, betul dia rasa dia hebat, dia rasa dia handal kan, maka dia mati kat situ je lah. Dan Rasulullah SAW berdoa, dalam doa dia apa? Aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfatah ainin. Tu terang ni doa apa ni, ya, baca tuan. Tak boleh yang Arab pun baca dalam Jawi, tak boleh Jawi baca dalam hati. Kalau dalam hati tak boleh baca ke, mati dia baik. Dalam hati tak boleh baca pun mati dia baik. Ya, dan sujud minta kan. Ya, dan sujud, ya Allah, islahkanlah, mana perbaikilah sya'ni, mana urusanku semua, zahir batin minta Tuhan selesaikan. Satu. Yang kedua yang kita bincang ni, wala takilni ila nafsi tarfatain, dan jangan kau serahkan urusanku kepada diriku. Jangan jadikan kita orang yang bergantung pada diri kita, ya, sendiri. Walaupun sekelip mata, tiap-tiap kelipan mata kita sentiasa kita bergantung dengan dia, ya, itu dia kendaki. Itu yang cantik. Siapa doa itu Rasulullah doa tadi. Ini hebat, kehebatan bagi dia yang begitu hebat. Kedudukan bagi dia setara tu punya cara bergantung dengan Tuhan, jangan lepas. Selagi pergantungan kalbi kita dengan Tuhan tak lepas, di situ cantik kedudukan, bersinar nur kalbi dia tadi, ya. Dia jangan nampak diri dia je habis terbakar tuan. Ya, nampak diri dia je habis. Allah. Kemudian qala mu'alif kun bi awsafi rububiyyati muta'allikan wa bi awsafi ubudiyyati mutahaqqiqan. So kita bersandar kepada Tuhan dan buktikan kehambaan. Dua. Tahqiq, memandang sifat rububiyah Tuhan, dan terjemahkan akan kehambaan. Tengok, dia kata bersandarlah, dia kata kun bi awsafi rububiyah, hendaklah engkau tadi dengan segala awsaf rububiyah, mana sifat-sifat ketuhanan Allah Ta'ala, apa dia? Muta'allikan, mana bergantung, mana gantungkan kalbi kita dengan memandang sifat ketuhanan Allah Ta'ala. Keterikatan kita dengan Tuhan tu jangan putus pandang, muraqabah kan. Satu.
Yang kedua, bi awsafil ubudiyah, dengan segala sifat kehambaan engkau, mutahaqqiqan, engkau mantap, ya. Itu maknanya sungguh-sungguh. Itu menandakan apa? Syariat dan hakikat tidak boleh bercerai. Yang pertama tu hakikat. Yang kedua terjemahkan, amalan zahir. Ingatlah dia kata selalu sifat-sifat ketuhanan Allah Ta'ala, iaitu apa? Sifat ketuhanan Tuhan terkaya dari yang lain, berhajat yang lain kepada dia. Bila berhajat yang lain kepada dia apa? Mesti dia apa? Kaya, kuasa, mengetahui, mulia, kuat. Boleh orang nak berhajat pada Tuhan, yang kepada orang tiba-tiba nak ajak minta, dia pun fakir miskin, minta apa? Ya, jangan minta pada yang fakir, minta pada yang kaya. Siapa yang kaya? Dia je. Makhluk dia fakir, walaupun pada zahir jutawan, semua bukan dia punya, tu pinjam. Dia nak tarik sekejap je. Kau bayar now, kan? Kuasa dia punya, yang ada kita semua pinjam. Sufi dia tidak pandang benda pinjam, dia pandang benda yang hakiki. Hakiki siapa? Dia ya. Lain tu majaz, sandar ya. Kalau kita pandang pada benda majaz, maka jawab dia kita pandang pada bayang. Maka jadilah orang tu gila bayang. Yang tak kenal Tuhan semua dia panggil gila bayang. Ya, kau jumpa orang kau jangan jadi gila bayang ni. Kau cakap baik-baik. Kau tak perasan kau pandang diri kau tu gila bayang. Ya, memandang bayangan. Hakiki dia Allah Ta'ala, kita ni bayangan ni. Habis. Ingatlah, dia kata selalu sifat-sifat ketuhanan Allah. Ingat mana apa? Istighdarkan qalbi kita, zikir, muraqabahkan akan sifat ketuhanan Allah. Ia telah sentiasa merasakan dia tidak terikat dengan siapa, kewujudan dia tak terikat dengan siapa. Sebaliknya semua makhluk, kewujudan makhluk terikat dengan dia. Itu kita nak. Itu yang ada dalam kalimah la ilaha illallah. Kan? Yang tu Nabi suruh kita top up. Jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Tajdidkan iman kamu, sentiasa baru, maintain dengan kalimah la ilaha illallah. Jadi kalimah la ilaha illallah ada dua perkara masuk itu. Tiada Tuhan, la ilaha, tiada Tuhan, illallah kita isbat. Bermakna tiada zat yang terkaya dari yang lain, dan sebalik yang lain semua terikat dengan dia. Tak ada macam ni melainkan Allah Ta'ala. Jadi bila kita mantap kalimat itu, sentiasa kita terlampak keterikatan makhluk dengan dia. Itu cantik, iman kita lagi cantik. Habis. Sedangkan sifat-sifat kehambaanmu apa? Sifat kita miskin, fakir, lemah, bodoh, hina dan tidak berdaya. La haula wala quwata. Semua sifat itu. Jadi dalam kita mentahqiq, memandang kemuliaan dia, kita pandang pula kehinaan diri kita. Ya, kita pandang kekayaan dia, pandang fakir kita dengan dia. Maka kita harus bersandar. Mana harus ni? Mesti bersandar diri kepadanya. Abang musyrik kita kena pergi dekat-dekat tu pun, kau dah buat laporan di istilah dia, kau dah melapor, mampu masa melapor, kita turun ke mana, nak pergi mana? Ya Allah, ya tolonglah hamba yang fakir hina ni, selamatkanlah perjalanan kami pergi balik. Sebenarnya apa rahsia dia? Supaya qalbi kita yang putus dengan dia. Itu maksudnya, ya, memandang semua hakikat daripada dia, bahawa hati dia akan cantik, bersih. Kemudian tidak ada jalan lain melainkan bersandar kepada Allah untuk mencapai semua hajat keperluan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal hasbuna. Cukup kami. Allah Ta'ala cukup. Tak ada yang lain kita minta gantung. Tak payah kita nak bergantung pada benda lain, nak bergayut berharap pada benda lain, tak ada. Dengan dia je. Itu panggil tauhid. Tauhid apa makna? Mengesahkan satu je dia. Ya, berharap hanya pada dia, bukan pada orang. Cinta kasih pun pada dia, bukan pada makhluk. Ya. Cinta makhluk tu bukan hakiki, itu cinta muqayyad. Kita kasih pada guru sebab guru memimpin kita berjalan apa? Kita kasih pada ulama memimpin jalan atas. Kita kasih pada sahabat dan betul atas lagi, rasul-rasul. Ya, tapi cinta yang paling besar tak ada tolak banding dengan dia je. Ya, dengan atas tu cinta yang mutlak dan ya. Dan tidak ada jalan lain melainkan bersandar kepada Allah Ta'ala untuk mencapai semua hajat keperluan. Siapa contoh terbesar? Ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
buka sirah tuan-tuan. Orang yang paling kuat gantungan hati adalah ialah baginda. Satu riwayat baginda SAW berjalan dalam keadaan keletihan, baginda pun bersandar ke pokok. Pedang dia disangkut. Bila terlelap aja datang Arabi, orang darat kan. Dia ambil pedang baginda SAW, dia pun buka. Dia pun tunjukkan Nabi, man yamnaukan. Siapa boleh selamatkan kau daripada spontan Rasulullah SAW. Allah terpelanting pedang. Terpelanting pedang tadi. Setelah ambil pedang tu lah, setelah tunjukkan dia pula. Ya, siapa boleh selamatkan kau? Dia tak kenal Tuhan kan. Dah lah kau jadi orang baik. Maksud jangan apa-apakan mula dia. Rasulullah kata dah balik. Rasulullah hantar dia tu dengan mesej kali kan. Ya, tak payah tekan mesej. Hantar tu. Sampai sana dia pun cuti. Dia kata aku jumpa orang tak adalah paling baik. Kau tidak kepada aku putus lagi. Siapa orang ni gini-gini cerita. Nampak mesej. Hebat sungguh orang ni maknanya. Itu cara dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam. Habis. Dan satu lagi dah tu. Mana'aka an tadda'iya ma laysa laka mimma lil makhluqin. Apa ubihu laka an tadda'iya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Mana'ak, mana Allah Ta'ala menyekat, melarang, blok kita maknanya, ya, mengakui apa-apa yang bukan hakmu. Allah malu. Kalau kita pinjam barang orang, tiba-tiba kan, orang tanya, ini siapa punya kenderaan? Wah, baru ni. Ini saya punya. Padahal dia pinjam. Orang pun kenal dah, belagak. Kau tak buat pinjam pun senyum. Kan, apa boleh sedar. Berpinjam, orang bila kata pinjam dia slow. Kalau dia rasa dia punya tu lain. Sebab tu bila kita rasa meminjam, dia akan tawar tu. Sebab kita jangan rasa memilik, kita kena rasa meminjam. Kita dimilik, bukan kita memilih. Semua ni milik Allah Ta'ala. Allah Ta'ala melarang kau mengakui apa-apa yang bukan hak dari hak-hak lain orang. Apakah mungkin akan membolehkan kepadamu mengakui sifat-sifat Allah, padahal ia Allah Ta'ala yang memelihara, mengatur dan menjamin sisi alam. Sebelum ada makhluk, kan Allah wala syai'amah, telah ada Allah Ta'ala, tak ada satu pun saudara, tunggal, ahad. Ketika itu dia pun apa? Mentaksis dengan iradat semua. Yang ada sekarang akan datang semua dah siap. Kalau kita kerja, kita bukan tak bekerja. Ini mana kata kerja tak lah, mana siap taksis iradat, dah siap semua. Ya, tiba-tiba kita pula rasa macam kita punya kan? Padahal perancangan orang lain. Kita pula rasa kita tak malu dan ada maksud. Ya. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, Allah Ta'ala telah berfirman dalam sabda itu. Apa dia kata? Kesombongan itu pakaianku. Ya. Al-kibriya izari. Ya. Wal azamati ridai. Faman naza'ani al-qafina fala ubani. Bahwasanya kesombongan itu pakaianku, mana selendangku, rida. Maksudnya apa? Sifat. Kebesaran itu sebagai sarungku, benda pakaian. Ya, apa maksud sarung dengan rida? Benda yang tak bercerai tanggal. Maka apa benda tak bercerai tanggal? Sifat dengan zat itu maksudnya. Mana sifat kebesaran, keagungan itu sifat Tuhan. Maka siapa yang bersaingan dengan aku, dia pula nak ambil sifat ni, dia pula nak rasa besar, ya, rasa hebat. Dalam salah satu sifat tadi, aku lempar dia ke dalam neraka. Ya, itu marah tu. Ya, mana kita jangan ada sedikit pun sifat takabur, membesarkan diri. Jadi suruh pakai sifat tawar. Ya, kalau tak nak kena lacak akhirat besok, jangan pakailah sifat. Orang mutakabbirin biasa dalam ayat cerita hadis, dia akan dijadikan akhirat besok asghar minan namal, lebih kecil daripada semut. Semut dia dah kecil kan. Bayangkanlah manusia berapa juta trilion daripada Nabi Adam sampai kiamat. Ya, yata'ahu ahlul masyad, melacak akan dia oleh penghuni ahli masyad. Semua pekat lacak, kemudian dia pula dia kecil. Tak ada cerita dah. Cukup hina dan cukup azab bagi orang yang memakai sifat takabbur. Ana khairun minhu. Walaupun mulut tak cakap, tapi dalam kalbi dia ada, aku lebih hebat daripada dia, aku lebih alim daripada dia, aku lebih pandai, aku dan segala. Mana sifat kesempurnaan semua dia mengaku dia punya. Padahal apa pada kita? Kita fakir, kita hina. Jadi Allah murka tu. Alqahu finar, aku humban di dalam neraka, fala ubali, langsung aku tak hirau. Ya.
Sebab sifat takabur ni di bawah kan. Nombor 2, yang pertama kufur, yang kedua takabur, bawah dia kan. Kemudian memang sebaik-baik hamba ialah yang mengaku dan menyedari sifat-sifat hamba. Kita ni fakir abdi. Tu. Dan sejahat-jahat hamba ialah orang yang tidak menyedari kehambaan dirinya. Umar bin Abdul Aziz, ya, khalifah yang diilhaqkan dengan khulafa ar-rasyidin tuan-tuan. Dia kalau sembahyang tuan-tuan, dia Perdana Menteri, dia khalifah. Dia tak bubur kapit. Dia sembahyang, dia sujud atas pasir. Masya Allah. Dan dia pesan, ketika aku mati esok, ya, bila kau usung jenazah aku, engkau keluarkan tangan aku daripada keran dia. Dia orangnya tengok aku balik apa tak bawa. Sampai dalam liang lahat pun kau tak balik lah. Ya, satu sekali tuan ni. Hebat. Zaman dia tu, karamah dia tu, sampai anjing dengan kucing tak bergaduh, kucing dengan anjing dengan harimau tak bergaduh. Yang bergaduh orang. Ya, Allah berikan karamat tu, masya-Allah. Di dalam pejabat dia, kalau zaman dia, pemerintahan dia, kalau pergi kedai kopi ke apa, masa tak puasa lah, belum puasa pergi kedai kopi. Orang akan cerita bahan mulut. Ya, cerita orang apa? Malam tadi kau baca Quran berapa juz? Semua akan bincang. Malam tadi kau berapa juz? Mana apa? Sebab dia ni masuk je pejabat, dia takkan buka lain, dia buka Quran. Ya, dia baca Quran. Kemudian barulah dia buat kerja lain. Itu perintah betul. Yang mimpi orang Quran betul baca. Orang buat Quran pula dilawan, takkan kepuaka betul. Ya, itu Umar bin Abdul Aziz tuan, kewarakan dia sangat dahsyatnya. Dia sujud apa tadi? Atas tanah itu. Ya, dia tak nak pakai alas. Baginda SAW sendiri tidak ada kerusi di rumahnya tuan. Safa wal marwah tadi. Ni nak gaya kan, dia bisi safa lah, marwah. Utang lah tu, lepas gaya pulang balik. Macam-macam. Ya, Rasulullah duduk di lantai. Ya, bila tanya gitu, kata aku abdi, Nabi kita. Aku melahirkan hamba ku dengan Tuhan. Cara duduk semua sederhana. Kita pun menyandar macam toki besar. Ya, Allah. Banyak lagi kekurangan kita tuan-tuan. Kalau tuan guru saya Al-Waliyul Kabir, Sayyid Syekh Abdul Rashid, alim 32 ilmu, hafiz Quran, 4 mazhab, dan wali besar. Ya, dia punya cucu kat Singapura tu tinggal selipar dalam batu di jalan. Dia punya karamat juga banyak. Dia kalau naik kereta, dia tak ada kereta, orang bawa ambil pergi belajar kan. Dia duduk kat depan kan. Ya, dia pegang dashboard. Duduk macam tu. Sampai driver tak sempat, tuan guru bersandar dah. Tak ada, aku ni hamba Tuhan. Dia nak bersandar tu, dia rasa macam takabur. Ya, dia nak bersandar tu, sebab apa? Dia tak ahlilah, sentiasa merasa pandangan Allah Ta'ala. Dia nak bersandar tu pun dia takut. Dia duduk pegang Facebook macam tu. Allah, dia tak boleh buat-buat kan. Tuan-tuan buat-buat 2 kilometer dah patah pinggang lah. Balik bergurut. Ini memang naluri waliullah, sifat akhlak dia yang tinggi tuan. Mana dia penuh dengan pakaian tawaduk, merendah diri dengan Ta'ala. Ya, dia duduk macam tu tuan, bungku. Masya Allah. Allah. Macam-macam lah kita tengok cerita-cerita para awliya yang boleh yang menyebabkan sentuhan kalbi kita juga. Dalam bab tawaduk cukup banyak kan. Kerana memang sebaik-baik hamba ialah yang mengakui dan menyedari sifat-sifat hamba dia. Ya, bila terpandang sifat hamba, pandang sifat ketuhanan, tu je lawan dia. Ya, lawan ketuhanan, kehambaan. Jadi bila kita ternampak ketuhanan, kebesaran Tuhan, akan nampak, ngasih nampak kedilnya diri kita, fakirnya diri kita. Maka duduk di mana nak suntik dia, ya, pembasuh penggilap dia, zikrullah lah. Berzikir jangan tinggal. Dan sejahat-jahat hamba ialah yang tidak menyedari kehambaan diri, tak perasan dia hamba, dia fakir, dia abdi, kan? Kita kalau kuli buat belagak macam toki macam, nak kena menampau ya balik. Bahkan merasa seolah-olah memiliki kekuatan dan kekuasaan. Tak ada apa milik kita ni, fakir. Kemuliaan dan semata-mata hak Tuhan, sifat-sifat utama bagi Allah Ta'ala. Jika seorang hamba yang menginginkan semua itu dapat dengan menyandarkan diri kepada Allah,
Ya, yang memiliki semua itu. Dia nak dapat, dia kena apa? Bersandar dengan Tuhan, zahirkan fakir kita. Boleh dapat. Innamas sadaqat lil fuqara. Sesungguhnya sedekah, zakat, ya, yang boleh terima siapa? Orang fakir. Asnaf 8 kan. Itu tafsir zahir. Adapun tafsir hakikat, batin, innamas sadaqat, bermakna sesungguhnya sedekah itu mana? Al-anwar wal futuhat. Yang rohani itu Tuhan bagi pada siapa? Orang yang tahqiq dalam makam fakir ni. Bila dia fakir, dia sentiasa memandang keterikatan dia dengan Tuhan, cepat dia dapat madad rohani, Tuhan akan buka. Dan benda ni cepat dapat dalam zikir. Sebab zikir semua lapan dia menunjukkan kebesaran, keagungan, kedahsyatan Allah yang maha dahsyat. Jadi bila kita pandang situ, nampaklah fakir kita. Nampak fakir di situ baru datang cepat. Sebab tu orang yang berzikir rahsia besar, dia lebih banyak, lebih cepat Tuhan beri daripada orang yang berdoa. Orang yang sibuk dengan doa, kata Rasulullah SAW dalam hadis, tiba seorang ni pula tak dapat nak doa banyak, dia banyak zikir. Allah Ta'ala beri lebih banyak orang yang berzikir daripada yang berdoa ni, ya. Sebab kelebihan zikir cukup banyak. Dan satu lagi Rasulullah SAW bersabda, maksudnya tidak ada seorang yang lebih cemburu dari Allah Ta'ala, ya. Kerana itu Allah Ta'ala mengharamkan segala perbuatan yang keji. Mana cemburu sini dia tak setuju sangat, ya. Kalau kata perbuatan apa, jangan kata hampir tak boleh zina, la taqrab wala taqrabu zina, bukan wala tazni. Kalau wala tazni jangan zina, ada hampir pun tak boleh. Dekat, cakap, tamu, itu semua kena jaga. Benda-benda hampirkan, aurat semua kena jaga rapi. Itu mana Allah Ta'ala sangat cemburu kita mendekati benda tak elok. Dan kerana itu pula Allah Subhanahu Wa Ta'ala takkan mengampunkan orang yang menyengutukan dia, ya, dengan suatu apapun. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tuhan tak mengampunkan dosa syirik dan dia sedia ampun dosa yang lain. Sebab apa tak ampun dosa syirik? Dosa syirik ni adalah dosa paling besar. Dia mencabar ketuhanan Allah. Tuhan tunggal, dia pergi ambil yang lain lah, ya. Batu, kayu dia nak sama dengan Tuhan yang disembah ni. Itu amat besar. Jenayah paling besar ialah syirik, ya. An-nas bil naba'il azim akhluqu wa arzuqu wa ibadu ghairi. Manusia dalam jenayah paling besar dengan Tuhan. Aku jadikan dia, aku rezekikan dia, tiba-tiba dia sembah yang lain dari aku. Itu makna cukup jenayah paling besar. Seruan Nabi-Nabi Rasul-Rasul, ya, dan para sahabat yang paling ulung pertama apa? Membentras unsur kesyirikan, supaya membina ketauhidan, tauhid yang sungguh dengan Allah Ta'ala. Dan itu pula Allah tak mengampunkan orang yang menyekutukan, mensyirikkan dia dengan satu yang lain, satu apapun. Kerana itu pula sifat-sifat kesempurnaan Allah tidak boleh dikurangi walau sedikit pun. Jadi maknanya apa? Sentiasalah kita kekalkan memandang kebesaran kesempurnaan dia yang maha dahsyat. InsyaAllah bercahayalah hati kita, ya. Kemudian akan datang dicerita kaifa takhrukul laka al-awaid wa anta lam tukhraq min nafsika al-awaid. Macam mana kau nak dapat mengkoyak rabakkan, makna menginginkan satu yang luar biasa, karamah, sedangkan kau sendiri tak apa, tak mengubah, tidak mengoyakkan nafsu kamu, ya. Akan datang maknanya apa? Nak dapat benda yang pelik, kita kena koyakkan nafsu kita tadi, insyaAllah dibuka. Mudah-mudahan dengan berkat Ramadan Mubarak menaikkan lagi martabat makrifat kita dengan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Tanda tu, insyaAllah lepas gaya jumpa kalau panjang umur. Selamat puasa dan berhari-hari. Maaf zahir batin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana ya Allah ma salafa min sunnah fa inna khaira anta zidna barna fika wa wajzib qulubana anil nazar wa siyah hatta tashara anwa wa raqaba wa taqabbal salatana wa siyamana wa tarawih wa tammin taksirana ya Allah sallallahu islam wa salli ikhwana lana mujahidin fi kulli makan fi Gaza. Allahumma alaika bil yahud wa nasara. Allahumma ya qahhar ya jabbar ya muntaqim. Rabbana la tuzigh. Assalamu alaikum. Allah karim. Allah. Allah.
Allah.